Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haji Rashid Kadir Kepekan Juwasih membeli rambutan di kedai Roslan. Kepada yang hadir diucapkan terima kasih. Kepada penceramah jemputan, ahlan wa sahlan. Anak jati orang Nagori, penceramah ini cukup hebat. Nama asalnya Samsul Amri, nama glamournya Ustaz Syamsul Debat. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syamsul Amri bin Ismail, atau nama lainnya Ustaz SD. Bukan Ustaz Slip Dish tapi Ustaz Syamsul Debat, bukan Syamsul Ghaw dan bukan Syamsul pengarah filem, tetapi beliau merupakan pendakwah bebas, pendakwah bebas, kekal, macho lagi tampan. Itulah nama kelebihan orang sembilan. Kalau tak silap ben Ustaz pernah datang ke surau ini sebelum ni Ustaz ya? Kali ini kali kedua, alhamdulillah. Kalau dulu Ustaz datang, surau kita agak menyedihkan kot Ustaz kan? Tapi sekarang alhamdulillah dah naik taraf Ustaz, dah ada bina baru alhamdulillah, dan kita telah pun tukarkan surau Ar-Rahmah kepada surau Jumaat Ar-Rahmah. Bermakna kita boleh tunaikan solat Jumaat di surau ini insya-Allah selepas Timbalan Mufti Negeri Sembilan merasmikan dengan kelulusan menunaikan solat Jumaat di surau ini pada 6 September 2024. Jadi siapa-siapa yang tak tahu lagi surau ini boleh sembahyang Jumaat, maklumkan kepada mereka insya-Allah kita benarkan mereka untuk datang ke sini untuk kita sama-sama menunaikan solat Jumaat di surau ini. Nampaknya Ustaz, para jemaah dah tak sabar nak dengar ceramah Ustaz. Termasuk otak yang masih berpisau, bukan berdosa yang berpisau. Harap-harap ceramah malam ini Ustaz bukan dah bertajuk kelebihan susu ibu Ustaz. Nanti kalau tajuknya kelebihan susu ibu, ramai otak-otak yang adol sini terus balik tokan emergency break, balik terus ke rumah tak sampai, tak dapat dia nak tolong. Dengan rasa rendah diri, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Syamsul Debat untuk memberikan ceramah beliau dengan tajuk berkat jodoh dan kehidupan. Tafadhal ya Ustaz. Takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi surau Jumaat Ar-Rahmah. Begitu juga tuan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti surau. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, memang betul lah yang bak kata orang, ialah saya datang daripada Negeri Sembilan ni, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka,
makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Jadi apalah rupanya pengacara majlis bagi pantun tapi saya tak boleh kan, saya kenalah balik. Jadi berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Macam itulah. Lama bona introduction nanti kan puas pula nunggu kan. Tapi apapun tajuk hari ini yang telah dipilih oleh penganjur adalah berkat jodoh dan kehidupan, tajuknya pada hari ini. Jadi bila sebut tentang berkat, dia mempunyai makna yang begitu luas. Jodoh, kehidupan ni ada banyak orang cerita pasal berkat. Jadi perlu kita faham dulu berkat tu apa. Kalau orang Johor tu kan lauk bawa balik pun dia sebut berkat kan. Ada juga barakah tu, pondok Ustaz Kazim berkat juga, barakah namanya. Tetapi hari ini bila cerita tentang berkat, maksud tu sangat luas. Malahan ulama telah menetapkan ada 4 elemen untuk menggambarkan tentang keberkatan. Yang pertama, kena faham betul-betul. Yang pertamanya bila sebut tentang berkat ni, dia mestilah berupa nikmat atau perkara-perkara yang baik. Mesti macam tu. Nombor satu, dia mesti benda baik. Alhamdulillah berkat hari ni hari Jumaat menang nombor 1, nombor ekor hari ni contoh. Tu tak dapat dah. Sebab dia mesti benda baik. Benda baik dan juga nikmat. Yang kedua, kalau ianya sedikit, dia mencukupi. Kalau dia sikit, dia cukup. Duit ada RM50 ya, tapi rupa-rupa cukup makan, belanja kawan-kawan, cukup. Contohlah kan. Yang ketiga, kalau dia banyak, dia memberi manfaat kepada orang. Dia memberi manfaat kalau dia banyak. Dan yang keempat, mestilah digunakan untuk mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu 4 ni, tu berkat. Jadi kalau nak tanya ni berkat ke tidak, pertama mesti benda baik, mesti dia nikmat daripada Allah Taala. Kedua, kalau sikit cukup, kalau banyak ada manfaat. Yang ketiga dan yang keempat, mestilah dimanfaatkan sepenuhnya ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam berkat ni ada banyak, ada juga maksud definisinya diberitahu tentang berkat ini merupakan bahagia, beruntung, bertambah dan berkembang. Saya nak sesuaikan dengan orang sebelah ni, kang laju mana pula kan. Macam tu. Jadi makna bahagia, beruntung, bertambah dan berkembang. Jadi kalau tengok Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikannya sebagai keberkatan itu adalah tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Nampak tak? Walaupun dia ni dapat duit RM1, ya bagi duit belanja bagi anak lah, duduk kat nilai kan RM1 mon, duit belanja RM1 ni dah bagi anak pergi sekolah. Tapi anak tu cakap tak apalah bu, hari ni alung puasa, dia kata. Alung puasa sunat. Allahu Akbar. Puasa sunat Isnin Khamis. Dia pun masuk duit tu dalam tabung, menyimpan pula puasa sunat lagi. Mak ayah pun tak puasa, dia puasa. Lepas tu tetapnya kebaikan ilahi. Petang tu dia balik, alhamdulillah dapat anugerah pelajar terbaik, tunjuk ya mak. Lepas tu dapat pula nombor 1 daripada 50 orang dalam kelas. Contohnya, tetap kebaikan ilahi dalam sesuatu. Maka mengambil berkat pula adalah mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala dari sesuatu yang dipercayai mempunyai nilai-nilai keberkatan. Jadi kalau kata keberkatan ni, adakah berkat tu datang tiba-tiba je? Adakah berkat ni tunggu? Kata tak lama lagi berkat ni. Tak. Berkat ni satu benda yang perlu diusahakan. Sebab tu dalam ayat ni tadi disebutkan tentang nombor 1, mestilah nikmat dan baik pada Allah tu kita kena usaha. Yang keduanya dia kata kalau sikit dia cukup. Maknanya dia tu menganggap benda tu cukup. Pada orang yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ui, mana cukup banyak tu? Gila kau, tak mau dah 50,000 dah. Dia kata tu. Sebab tak cukup. Dia nak lagi. Itu sebabnya dalam hidup ni kalau kita kerja kaya sampai bila pun tak selesai. Kan? Tapi kerjalah bahagia. Contoh selain daripada kita cerita tentang jodoh, kita tengok apa lagi keberkatan dalam kehidupan. Yang pertama,
keberkatan dalam belajar ilmu. Dia datang malam ni, dia sama macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu tak payah salin apa-apa, donga atau ingat macam tu. Orang jemaah sini kena nampak kebanyakan bersaudara dengan Abu Hurairah. Sebab dia tak payah salin macam ni, dia pandang okey dia ingat. Kita kena sangka baik macam tu. Ataupun dia kata kita orang memang tak hafal, tapi kejap lagi kita tengok balik rakaman video tu. Tu yang kita tahu tu. Dia kata tak kisahlah, saya jawab bagi pihak. Jadi makna kata keberkatan dalam belajar, pertama sikit dipelajari dengan ikhlas kerana Allah, membuahkan lagi ilmu-ilmu lain. Dia dengar pasal ni, dia dengar pada ustaz tu ajar pasal kitab hadis 40. Dia cerita pula tentang kitab Badr al-Badrin, riwayat Amirul Mukminin. Dia kata tak apalah. Dia kata dia pergi lah perpustakaan, dia cari pula kitab lain. Dia beli pula kat kedai buku tu, dia baca pula. Daripada situ dia berkembang pula yang lain. Contoh, saya baru balik umrah 2 hari lepas, 3 hari lepas. Balik daripada umrah tu kan, dia rasa macam mana pula pergi haji ni. Dia pergi lah belajar. Dia cuba daftar kan. Alhamdulillah dia dah daftar hari ni. Dia dapat lah giliran dia yang dijangka pergi pada tahun 2150. Contohlah kan, kalau hari ni baru daftar 2150 lah kan, contoh. Jadi mana kata dia dah nampak, dia kaji, rupa dia macam ni, haji ifrat macam ni, haji kiran macam ni, haji tamattu' macam ni. Dia membuahkan lagi ilmu-ilmu yang lain. Dia bukan takat tu, apa maksud dia ni, yang ni dah, yang tu yang diajar kau mau mekak lagi berapa, situ sudahlah. Tak nampak, dia setakat tu je. Bukan semua orang. Macam saya lah, kalau pergi saya nampak ada kuliah subuh lah kat mana masjid kan, saya akan nyuruk lah balik tiang tu. Sebab tu balik tiang tu saya tengok, macam tu, ini maksud kan. Jadi kita dengar. Sebab saya tak boleh tunjuk depannya, sebab ada penceramah ni dia boleh nampak saya mula lah ngada. Samsul debat pun ada ni, patut dia duduk sini ni, kau ceramah ni mokak dah banyak situ kan. Kita nak dengar poin dia ni kan, macam tu lah. Tapi bukan kat sini lah, sini okey kan? Jadi mana kata dia membuahkan lagi ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kedua, secocok dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ilmu yang dia belajar tu tak pelik-pelik. Pernah berlaku di Perak Darul Rizwan. Tak macam mana disebabkan ada 2 penceramah datang ke Perak. Tak apa dia cerita, memang mirip tu kepada ajaran sesat. Langsung penceramah luar tak boleh ceramah kat sana 3-4 bulan tak boleh ceramah sana. Jadi maknanya kadang ada benda-benda yang tak secocok, taklah boleh. Ada orang belajar yang pelik-pelik ni, ada belajar kau baik macam mana. Nak pula ada orang surau pergi masjid pergi, tapi berbomoh juga. Ada orang macam tu. Aduh tuan-tuan, macam-macam panggil orang ni kan. Dia kata macam ni, kau baik macam mana, kau tapuk punggung bini kau, sambil tu kau baca ayatnya 3 kali. Kan apa bodoh tu kan, macam-macam lah, ada lah kan. Jadi makna kata biarlah ajaran yang secocok dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian ia membuahkan amal dan seterusnya iman. Bila dia dengar tu, dia bukan dengar saja. Macam malam ni kan, dia datang, alhamdulillah, betul tengok, tu yang dia sebut. Jangan pandang siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia sampaikan. Untuk makluman semua, bukan malam ni aja ada kuliah dekat surau ni, setiap malam ada kuliah. Jadi jangan tunggu malam ni je nak datang. Datang setiap malam. Dulu surau ni tak macam ni rupanya. Masa saya datang tu dia macam bertingkat sikit, ada level sikit atas tu. Saya ingat ada ruang bawah, ada lak topi, ada ninja-ninja macam ni tengok. Tapi ni semua dapat kan. Dah ada perubahan lah. Bayangan macam ni punya selesa kan. Tengok tu, kipih buka, aircon buka, sliding pintu pun buka, sojuk sampai ke jalan. Cuba fikir. Itulah betapa pemurah surau ni kan. Kapet tebal, sujud terbonam muka. Kat Raudah pun tak setebal ni. Sini tebal betul. Dia ambil yang paling tebal sekali kat kedai kapet tu, span bawah tu tinggi dia ambil. Saya tahulah kan. Masa dia nak pasang kapet tu dia tanya saya dulu. Masa tu, tu saya tahu tu. Jadi mana macam tu punya selesa datang. Dan untuk makluman, setiap malam ada guru-guru takmir datang mengajar di sini. Malahan ilmu mereka jauh lebih dalam daripada Samsul Debat. Jadi jangan tak datang.
Kepada siapa yang baru kali pertama datang malam ni, selamat datang saya ucapkan. Kan, jangan tak datang, rugi kita, sebab kita berada di taman-taman syurga. Kan, jadi dia membuahkan amal dan seterusnya membuahkan iman. Iman ni kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul. Dan begitu juga bila kita keberkatan ilmu ini merangsangkan diri kita untuk lebih minat dalam beribadah. Ini lagi di semayang itu sebabnya kalau kita tengok kesempurnaan ibadah ni ada empat. Kesempurnaan ibadah ada empat. Pertama mesti dengan ilmu. Tak mahu dia main ikut-ikut lah. Macam mana kau semayang pula? Macam tu lah kau semayang, abah dia makin macam tu lah dia buat. Tu dia ikut ya. Tak, kena belajar. Tanya Ustaz Nizam ni macam mana dia buat. Oh macam ni rupa ya. Oh macam tu ya. Macam tu. Kalau pergi umrah tu macam-macam pesen orang pergi umrah ni. Saya pergi hari tu, saya first time, tak pernah pergi bulan 9, tak pernah pergi musim panas. Pergi musim panas hari tu baru tahu, tak peranjat saya. Keluar subuh golap tu pula panas pula subuh ni. Tak pernah berlaku. Pergi pula ke Kuwait, habis tu ceramah pula ke Kuwait. Rupanya di Kuwait pernah cecah 62 darjah. Tapi berangin lah, tapi panas tak panas lah kan. Barulah saya tahu, eloklah lagi duduk kat Malaysia. Kan? Tapi makan sana sedap. Tapi sini surau ni pun saya dengar boleh tahan macam mana. Kurang-kurang patin saya dengar macam tu lah. Ayo tidak, tak tahulah kan. Setakat mihun tak payah lah tuan kan. Apa anduk kan. Dah siap dah susun dah tu. Dia panggil pencamah tu, dia panggil top 5 Malaysia tu. Dia khabar saya tak tahu lah. Dia cakap tu kan. Takkan mihun kan, mihun tabu tolu bondo apa ni contoh kan, macam tu kan. Tak bergurau kan Samsul Bat nama kan. Itulah. Jadi merangsangkan lagi minat, dia lagi seronok beribadah, nak beribadah. Ini dia tanyalah kan, Tuan Nizam gitu yang bawa jemaah umrah ni kan, bila pergi ada orang sampai sana langsungnya dia elok rajin beribadah, berkat tak. Kadang kat sana elok, sebab kat sana tak ada, sebab kat sana tak ada siapa bawa jawatan lah, tak ada siapa, semua datang sana sama je. Kain ihram pun sama je. Kerana pada negara-negara yang miskin ni lagi pula kain cadar je pakai, kain nipis sekali panis pula mau lokek-lokek kat badannya. Semayang masa tu ya Allah banyak waktu semayang kojak semayang Allah. Pukul 3 pagi dah sampai kan, nak nunggu subuh tu Allah bismillah. Semayang tahajud, semayang sunat taubat, semayang hajat, sunat tasbih kan. Lepas tu semayang sunat macam-macam tu sampai satu tahap tu dia bangun semayang lah dulu, nanti niat kemudian dah habis dah, tak tahu apa niat dah nak semayang macam tu. Mengaji rajin ni sampai rakyat nilai dah mula datang pun Maghrib datang. Lepas tu yang lain dia tak datang kebanyakan. Ataupun datang semayang yang wajib ya dia buat. Yang tadi yang semayang banyak tadi dia tak buat lah. Kenapa? Sebab tu tadi kita keberkatan dia tu. Keberkatan dalam belajar merangsangkan dia lagi minat beribadah, kemudian ilmu yang disalurkan pula dikembangkan. Tu saya kata tadi, pertama ilmu, kalau keberkatan. Kesempurnaan ibadah, ilmu. Kedua, mesti apa? Mestilah dengan niat. Nampak tak? Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, mestilah ikhlas. Nampak? Ada empat-empat ni sempurna ibadah. Yang paling susah tu nombor 3 tu. Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patutnya lagi dia beribadah, lagi dia baik. Lagi berilmu, lagi rajin beribadah, lagi beribadah, lagi jadi baik. Ini lagi semayang mengumpet laju tak apa bondo yang surau ni tak kocik deh. Lepas tu buatlah dalam dah kutip duit banyak tu, buatlah besar sikit. Ada yang komplain, wah besar dah ni. Yang rasa kocik itu malam ni, malam lain terasa besar mana, orang tak ramai. Macam tu lah kira kan. Lepas tu komplain, tengok tiang banyak betul, banyak tiang pun susah. Macam mana pula tak ada tiang? Sudah hanya cabut tiang, bumbung mau buang, buat masjid terbuka, surau terbuka.
ni hujan kan payah, komplain juga. Tu jangan risau, AJK surau jangan risau. Kita nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Macam kisah Luqmanul Hakim kan, Luqmanul Hakim dia tarik kaldai tu, orang kampung komplain ada kaldai tak nak naik, naiklah tu. Sudah malas nak bising, ayah naik kaldai, anak tarik kaldai tu. Dah orang lain komplain, sodap-sodap abah duduk kat kaldai, kesian budak tu menarik turun abah, anak pula naik, abah tarik, orang hajar punya anak, kesian bapak tu tarik, sodap ya budak tu naik. Sudah dua-dua naik kaldai tu, mengengkeh kaldai tu gitu, menyeksa binatang kata, kesian binatang. Sudah kaldai naik dia lagi gila, apa hal pula kan, patut dia naik kaldai ni macam mana? Macam tu lah nak puaskan hati semua orang, duli lah orang tu nak cakap lah kan. Jadi makna kata tu perubahan, lagi dia pergi ke masjid, lagi dia pergi surau lagi baik, lagi pergi masjid pergi surau mulut pun jadi baik. Macam orang nilai ni ramai cakap tu, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Semayang membalun laki, la ilaha illallah, maka ke bawah meja laki tu lambik balik bahal mek tadi dengan Haji Nizam tadi ngaji baca pembetul rabung di sana laki nama tu. Kawan tu baru nak belajar mengaji, dah belajar ngaji mak kan, sampai pukul 9:30 sudah seronok dah. Lepas tu balik dari rumah, sampai ke rumah ingat hotel kata, tak ada tadi abang Haji Nizam tadi ngaji, alah kan tak tahu abang Haji Nizam tu sama lepak kedai kopi mana, cakap la ilaha illallah, abang mengaji sedih betul. Esok malam tu Haji Nizam tanya, malam ni ngaji lagi tak? Dia tak pek dah, malam tadi dah kena balun sampai kedua oleh malam. Yo ko malam ni tak pek dah, malam tu lepas pagi salam pokok capui balik sampai ke rumah bini tanya, awal balik lagi tak semayang lah, dah tak semayang pula, cakap lah susah. Tapi tak, bukan orang nilai lah, orang tempat lain ya, orang sini baik, nak pula cempaka puri, tak macam tu dah kan. Dan begitu juga keberkatan dalam, kita tengok tadi itu keberkatan dalam belajar, kemudian keberkatan dalam beramal dan beribadah. Ini kehidupan juga nih. Keberkatan dalam beramal dan beribadah, pertama amalan diamal itu sejajar dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, mana Allah dan Rasul aja yang tu kita buat kan. Kemudian amalan itu ikhlas kerana Allah, adalah berkatnya. Ikhlas semayang, ikhlas sedekah, ikhlas buat kerja, ikhlas. Saya ingat masa mula-mula datang ceramah tu kan, nak kutip dana sebab targetnya nak memperbaiki, nak menaik taraf surau tu. Siapa sangka mana nak cari apartmen yang macam ni, yang bukannya high end punya macam dekat bandar-bandar besar, dapat surau macam ni punya hebat. Saya pergi macam-macam tempat dah, nak dapat surau level macam ni dekat menara-menara bank tu dapat. Saya ceramah banyak dompet dah kan. Saya nak dapat macam ni lah punya level, selesa dia dengan sliding dia macam sama macam cermin kereta yang tak lepas JPJ tu kan. Sini dapat, bayangkan dengan menggunakan 100% menggunakan dana awam. Jadi mana kata sebab apa? Sebab ikhlas. Bukannya dapat untung, kita kutip duit orang ni, kita untung berapa persen kita bagi sama kita, berabut orang jadi AJK, tapi tak ada. Tapi rasa puas hati, lagi dia keluar duit lagi, buat ceramah, buat program bagi ni, peduli lah orang yang cakap tu, duit banyak program tak ada teh. Jawab balik, program banyak kau yang tak ada. Sebab yang bercakap tu tak datang tu, komplainnya ada ni, dongar ada bertingkapnya, ada secara langsung, lintas langsung bertingkap rumah tu. Yang datang kan lain, mana sama kan, mana sama nengok Samsul debat depan-depan dengan nengok dalam handphone, tak sama, lain kan. Iya, mahal duduk nilai dah berapa lama dah kau jual kat nilai makin daripada tahun bila mungkin 2004 sorry 2007 sedut kau jual kat nilai. Marin lalu kat Jembako lepak kat kedai tayar, peduli pun tak orang tengok saya.
Sekarang ambil gambar, saya sampai ni ambil gambar apa bodoh kan. Yang itulah tak tajuk cerita kan. Tapi memang ikhlaskan hati kita. Itu sebab bila saya dengar paling saya goma malam ni lah. Sama kat nilai yang tu. Saya yang suspend tu masa saya kat Madinah, saya dapat mesej daripada ni Jelani ni, mesej saya. Confirm tak ni? Dah lupa dah tu. Kan? Saya pula tak lock pula, tak masuk dalam jadual nasib baik. Kan? Alhamdulillah. Dapat kan? Itulah. Makna dah tanya lama tau. Kan? Dah lah tanya lama, tak sepatut mihun kan? Lama dah tanya. Contoh lah. Sebab marin macam tu lah. Marin mihun. Saya ingat lah, iya. Sebab masa tu nak kutip dana kan. Sekarang dah ada dana kan. Jadi mudah-mudahan lah kan. Patin Bro Nizam kan. Patin. Macam mana patin? Macam mana patin? Oh, macam ni ya. Lah. Kalau semilang ni kan semilang. Sama ya ikan macam ni ya. Okey lah. Okey. Nak confirm kan. Okey. Jadi kemudian begitu juga amalan membuah hasil selari dengan kehendak Islam. Sebab hari ni banyak benda pelik-pelik. Ada orang hari ni semua berebut-rebut nak jadi influencer. Berebut-rebut nak jadi orang kata pendakwah kan. Jadi macam saya tak pernah claim diri saya ustaz tu, tak pernah. Saya suruh, kalau tanya saya suruh letak saudara. Nizam dia lupa tu, saudara Syamsul Debat letak SSD, saudara Syamsul Debat. Sebab bila letak Ustaz Syamsul Debat USD mahal. Aku tak boleh bayar kan. Contoh kan, jadi saudara Syamsul Debat. SDR, senior doktor, macam tu kan. Ya macam tu lah. Jadi mana kata membuahkan hasil yang selari yang kita nak. Hari ni berapa ramai tiba dah bodoh-bodoh polik pun keluar cakap macam tu, cakap macam ni. Baru semalam kan, semalam dengan 2 hari lepas Isnin dan Selasa di Pejabat Mufti buat satu seminar kan, seminar kepada pemegang Tauliah Negeri Sembilan. Banyak orang cakap benda pelik-pelik. Itu sebab saya kalau dapat tajuk yang bukan-bukan tu, bukan maksud saya tajuk yang terlalu mendalam, saya tak ambil. Pernah dapat tajuk tu, uruskan pusaka sebelum jadi puaka, tajuk dia kata kan. Jadi sebab dia berkaitan dengan pusaka, memang saya boleh jawab, tapi latar belakang saya walaupun saya belajar syariah dan juga civil, biarlah orang yang lebih pakar dalam bidang tu untuk bawa tajuk tu. Saya kata saya tak nak. Saya pernah sekali dapat ceramah kat Kelana Resort tu, tajuk dia nafkah antara duit raya, bukan, nafkah antara penambah rezeki dan beban. Tajuk dia macam tu. Jadi saya mula tu, saya prepare dah point ni dengan slide saya nak present ni. Masuk dalam dewan tu, yang dengar ceramah hakim mahkamah syar'i dengan hukum syar'i, macam mana abang? Patut dia ceramah saya tajuk ni. Demi Allah masa tu saya kata saya tak boleh ceramah tajuk ni. Saya jahurai sikit dan saya pulangkan. Dia dah siapkan cek dah, saya pulang balik cek, saya tak ambil. Saya kata saya tak boleh tajuk ni, sebab patut dia orang lebih arif benda ni daripada saya. Saya kata macam tu kan. Jadi itu sebabnya amalan tu membuahkan hasil yang selari. Bukannya lagi amalan ni, ilmu yang kita buat ni, makin kita belajar makin lari pula daripada apa yang dianjurkan oleh agama. Kemudian terasa manisnya beribadah. Rasa seronok nak semayang, semayang lah kan. Dah semayang nak semayang lagi, jom kita buat ni nak, jom kita buat tadarus nak, jom kita ni nak. Okay. Kemudian lahirnya ibadah itu setelah mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian yang seterusnya, keberkatan masa. Kejap lagi sampai jodoh tu, sabar. Keberkatan masa, berdoa di saat menjelangnya subuh, dia menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Ada orang umur dia panjang tapi banyak dia sia-siakan. Ada orang umurnya pendek, umurnya tak panjang pun, umurnya 20 tahun tapi dia penuh dengan kebaikan. Ada orang pagi tu dia bangun daripada pagi sampai ke malam, tak ada benda lain dia buat, semua sedekah, tolong orang, kojo, tolong orang, membantu orang susah, contohnya berkat. Ada orang tu sampai malam, apa aku buat pada hari ni, tak ada apa benda buat, tak tahu dia buat apa kan.
Kemudian makbulnya doa digunakan pula manfaat masa, makbul dia doa antara azan dan iqamah. Macam tu doa banyak-banyak. Lepas azan la ilaha illallah, kita pun bangunlah sembahyang sunat dan sunat qabliyah. Lepas itu dah habis tu kita pun doa, minta betul-betul kan. Kemudian makbulnya doa khasnya di musim Ramadan, terutamanya 10 hari yang terakhir. Contoh makbulnya doa ketika melakukan ibadah haji, khasnya ketika melakukan wukuf di Arafah. Okey, itu satu. Kemudian seterusnya keberkatan tempat. Tempat pun ada juga berkatnya, yaitu beribadah di ketiga-tiga masjid. Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah, dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. Rupa-rupa yang ketiga tu payah kan, macam-macam pula cabarannya kan. Tu yang ada yang buat trip pergi ke Palestin tu, subuh sembahyang kat hotel, lepas apa lah dekat-dekat nak asar kan baru pergi, supaya dia orang jamak asar dengan zuhur, terus tunggu untuk maghrib dan juga isyak. Jadi dia tu ada kat sana waktu tu saja, kemudian balik ke hotel. Ada yang buat macam tu, cabarannya lah kan. Kemudian berkatnya berdoa tempat yang lain, di padang Arafah ketika wukuf. Berkatnya berdoa di Multazam, di Safa dan Marwah, makam Ibrahim, Telaga Zamzam dan sekitar kawasan manasik haji itu. Kemudian keberkatan pada rezeki dan makanan minuman. Macam mana pula? Rezeki itu tidak didasarkan daripada sumber yang haram. Contoh, air yang dia minum tu air apa? Air yang diminum tu adalah air yang memabukkan, tapi dia dapat daripada duit yang bagus, duit zakat gitu. Jadi saya belilah, jadi tak apa kan? Tak boleh, sebab asal mula air itu memang dah haram. Ataupun air itu tak haram no, air kosong, air masak, tapi air mineral yang diminum ni, duit yang digunakan tu datang daripada sumber yang haram. Wih, payah betul lah, semua tak boleh, ini tak boleh tu. Kan Nabi dah khabar dunia ini penjara bagi orang mukmin. Jadi maknanya ada ni pantang larang, ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ada sekatan-sekatan. Saya pernah ceramah dalam penjara tuan-tuan, ceramah dalam penjara comel tau. Ceramah dalam penjara, handphone kena tinggal, wallet semua tinggal. Bila masuk tu memang tak ada apa-apa lah masuk tu. Ini buat aku tak boleh keluar daripada penjara ni, tak ada siapa tahu aku kat dalam ni. Contohlah kan, saya berpeluang lah tengok penjara tu lah, macam ni lah rumah bilik lah 5-6 orang baring dalam tu. Ya Allah, ada satu blok penjara lama di Soman, tak tahu lah ada lagi tak, dia jamban pun tak ada, dia letak dalam baldi, buang air dalam tu. Sejam 2 jam sekali pegawai penjara yang bertugas dia akan tukar lah baldi lain. Cebok pakai air mineral yang 2 liter tu. Macam tu lah. Jadi kalau kita tengok kan keadaan penjara tu, saya tanya lah pegawai penjara masa tu, penjara Kajang, saya tanya dia, saya tengok dekat dalam TV tu, dekat luar negara macam ke Korea ko, ke Amerika ko, ada setengah penjara tu lawa bona pula nampak siap dengan tilam, siap dengan selimut, ada loker, bilik air bertutup, jamban bersih. Betul ke tu? Kau menipu ke? Dia kata betul. Betul. Kenapa Malaysia tak buat macam tu? Saya tanya. Dia kata Malaysia pernah buat paper tapi tolak lah, salah. Yalah tuan, dia kata dengan tahap yang buruk macam ni pun dia rajin ulang alik masuk, macam mana nak buat lagi lawa? Dia kata Allah ya kau macam tu pula fikir. Tentulah situ, tapi macam itulah ada kekangan. Tu Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Dan Nabi juga sebut kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Dah mati, dah free, dah tak payah risau-risau lah. Dia golek, dia apa, dia mandi, disiram, ditanam, dah tak boleh cakap apa dah kan. Jadi jangan sombong hidup. Aku tak payah apa-apa ni kepala dah, tak payah aku tak nyusahkan orang. Besok kau kapankan aku, pandailah aku guling-guling masuk kubur, tak ada mana dah. Benar kan? Macam mana pun kita perlukan orang lain. Jadi keberkatan pada rezeki itu tak datang daripada sumber yang haram dan tidak syubhat. Rezeki itu sedikit dirasa tetapi mencukupi keperluan. Gaji tak adalah bosa bona dah.
dalam 1,800 campur overtime dalam 2,000 lebih. Alhamdulillah cukuplah boleh pergi pasar malam cempaka, dapat beli bungkus ikan goreng, patin goreng panis. Jadilah dapat sepotong murah sikit, sekor mahal, boleh sepotong bungkus buat balik. Dapatlah durian dalam sebiji yang saiz kecil tu. Macam tu lah kan. Hui, banyak botol hin bagi malam ni. Ada tak kan? Contoh kan? Jadi itulah kan. Jadi apa tu? Mencukupi keperluan walaupun sikit tapi cukup. Daripada banyak tapi tak cukup, nak azan dulu. Oh tak tahu ya. Tapi mencukupi keperluan. Kemudian rezeki itu dengannya kita mampu menjaga keluarga dan menjaga kebajikan mereka menurut syariat. Dengan duit yang ada, bagilah dekat isteri. Wahai isteriku, sudilah kiranya menerima wang nafkah pada bulan ini untukmu, lambang kasih sayang cintaku kepadamu dan juga tanda tanggungjawabku kepadamu wahai isteriku. Macam tu ayat panjang betul ayat bagi RM10 kan, tapi bayar macam itulah. Tapi kena faham ya orang perempuan bahawa tanggungjawab memberi nafkah untuk suami ini bagilah ikut kemampuan. Kena bagi dalam beberapa tahun lepas saya dah ceramah, saya dah masuk, dah tersebar video tu baru-baru ni, masukkan dalam statement bank, maksudnya transfer supaya nampak kan, kita bagi. Takut besok dipertikaikan, awak tak pernah bagi kan. Cakap abang dah transfer dah duit nafkah bulan ni macam tu kan, bagilah. Ingat ya, tak semestinya mewah, tak semestinya mewah. Dan seorang isteri yang bersyukur doakan, bang terima kasih banyak, RM20 ni bang, besar maknanya kat saya. Saya doakan mudah-mudahan rezeki abang murah lagi supaya abang dapat bagi lebih lagi. Allah, insya-Allah. Doakan abang. Nampak bila suami tu dah banyak lah duit dia bagi, nah ambil lah. Tak adalah banyak bona, dalam 2,500 untuk bulan ni. Kau buatlah apa kau suka ya, itu je yang mampu abang bagi. Abang banyak bona 2,500 ni. Abang tahu kan saya kerja, saya boleh cari sendiri. Jadi abang simpan duit ni untuk simpanan keluarga kita. Saya pandailah saya cari sendiri. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Tu kau nak cakap betul-betul tu. Kau ingat dia akan pulang kan, tak ada mana tu kan. Jadi maknanya sebelum bagi tu fikir dulu tau. Fikir dulu. Tapi kalau dapat 2,500 yang perempuan, terima kasih bang, Allah murahkan rezeki abang, terima kasih banyak bang. Bang ni duit ni untuk apa ni? Untuk belanja diri, untuk belanja pun nak beli-belilah apa-apa. Nafkah lain, belanja rumah lain. Kena ingat, tak boleh angguk kan. Tapi kalau suami mampu bagi takat tu ya, terimalah, alhamdulillah bagi kan. Aduh, suami ni tak bekerja tuan, banyak lagi ni. Isteri yang teruk kerja pagi petang malam, pagi petang malam. Yang laki duduk rumah membosahkan lato-lato. Poning apa tu? Yang tak faham tu tak salah tanya dengar lah. Banyak lato-lato. Kalau lato-lato macam mana? Aduh, wow. Nah kan. Jadi macam tu lah. Jadi rezeki itu, satu lagi, rezeki itu tidak menggelapkan hati daripada cahaya Allah. Ada duit dia jadi sombong, ada duit dia jadi belagak, ada duit dia langsung tak ingat Allah. Kaya duit banyak, semayang tak, apa tak kan, poso pun tidak, tapi duit banyak. Bahaya tuan. Kalau ada orang macam tu bahaya. Sebab apa? Kita bimbang Allah murahkan rezeki kita, Allah bagi kita macam-macam supaya kita terus jauh daripada Allah. Na'udzubillah, minta jauhkan. Itu sebab kita tengok kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, duit dia banyak, rumah besar, bercuti ke sana kemari, tak pernah lah dengar ada bercuti tu ke Yuban, Ulu Benduk, yang dengar UK ya, UK tak pernah dengar dah. Mana tak maun ada. Kami sedang beriadah di Bukit
Bukit apa? Bukit Melati. Pobondo tu. Dia pergi bukit-bukit gunung apa, Bukit Nabalu pun ya. Gunung Kinabalu panjang. Tak main lah sini teh. Macam tu lah. Koyok ya kan. Begitu juga rezeki itu tidak menyebabkan kita jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Cek balik. Lagi dia dapat duit, lagi dia tolong orang. Dia pun tanya Haji Nizam, berapa lagi tak cukup ni untuk surat? Berapa lah nak bagi. Ada satu hamba Allah di Seremban, dia pergi rumah anak yatim di Seremban, makcik ni. Yang cerita balik ni ustazah yang jaga topik tu. Dia datang, ni saya nak sedekah sikit kan, dia datang. Berio cari ustazah tu, dia pun bagi envelope, dia pun pergi. Ustazah tu pun tinggal dalam tu, RM20. Ustazah RM20 yang banyak warna. Lepas tu 2-3 minggu tu dia datang lagi, pap dia bagi RM30. Kemudian datang lagi RM50. Kan? Sebenarnya setiap bulan dia datang RM1,000 dan dia pernah bagi RM10,000. Rupa-rupa ustazah tu cerita balik, bila ustazah tu dapat macam tu, dia tanya dulu masa mula bagi tu kenapa. Dia kata masa tu dia baru mula nak berniaga. Dia bila dia berniaga dapat saya, dia akan asingkan sikit bagi rumah anak yatim. Lepas tu dia kata mohon ustazah beritahu kat anak-anak yatim tak doakan saya. Bagi doa berkat. Itu maksud dia tadi, sentiasa berkat. Ingat dia kan. Lalu tabung dia akan cek hari ni dapat gaji ke belum. Kalau time dapat gaji lain bagi Kalau awal bulan tak ada RM1. Tu memang RM1 ni memang istiqomah lah. Memang insyaAllah lah, memang bertahankan keseringgitan ada. Iya. Tapi bila dapat bonus, dapat bonus lain, dia bagi RM15, RM20, RM50 dia bagi. Macam tu lah, ikutlah pendapatan. Ini dapat bonus, tak dapat bonus RM1. Dapat duit tanah RM1. Kan? Tiba-tiba lah ada orang bayar hutang kat dia, dapat RM20,000, orang bayar hutang kat dia, RM1. Ayo. Sedekah hari Jumaat ni, dah surau Jumaat. Pisang tak habis-habis, pisang. Mempertahankan kepisangan. Cubalah upgrade sikit, seedless grape. Macam tu kat belakang. Masuk dalam khutbah kepada jemaah yang dikasihi sekalian. Jangan nasyid mengerjakan anggur di belakang sana. Ingatlah jemaah yang kemudian, imam kalau lambat tak masuk. Yang bersedekah pun cubalah asing sikit untuk JK, untuk imam sikit yang tu lah kan. Ada air kan? Contoh hari ini sedekah untuk jemaah Musangking dengan IOI. Contoh kan? Contoh. Ini parah ni. Macam-macam minta kan, tak tu sedekah. Bagilah contoh, bagi nasi Arab. Kita tak mampu beli banyak dah kan. Nasi Arab kita bungkus dalam 50, hantar. Siapa yang dapat lah. Ada satu hamba Allah tu, dia bayar orang yang menjaga air tu bancuh air jagung. Lepas sembahyang Jumaat dapat air jagung. Ya Allah, mengeletek-ngeletek nyawa duk sadap. Air jagung pengari. Kawan tu cedok bagi. Cedok bagi. Berapa cawan dapat yang itulah orang sedekah. Mbak. Macam-macam cara kan. Kemudian rezeki itu tidak menggelapkan hati, tidak menyebabkan jauh dari Allah, dan juga menyemarakkan lagi semangat untuk beribadah. Seterusnya, keberkatan apa pula? Keberkatan pada umur, pada usia. Usia dimanfaatkan untuk Islam. Usianya sedikit tapi mendatangkan manfaat yang besar. Contohnya ulama-ulama silam, umur mereka tak panjang tapi mampu menghasilkan kitab-kitab yang berjumlah beratus-ratus jilid dan judul, walaupun mereka tidak mampu hidup lama. Bila cek umur 70, umur 60, umur 50 dah meninggal dunia, tapi dia menghasilkan pelbagai makalah dan juga penulisan. Usia itu memenuhi persoalan untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Kerana keberkatan itulah
adalah merupakan urusan ibadah, maka sudah semestinya ini ditentukan oleh Maha Pengatur syariat, iaitu Allah, dan diterangkan pula oleh utusan-utusannya. Kita kalau mati esok, 3 ya Allah Ta'ala tanya. Yang pertama, Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Nikmat tu pula ada ompek. Nikmat umur, kau hidup dulu berapa tahun, macam mana cara kau habiskan hidup kau, mengelinjang ya kau jual kan, melepak, melahu ya kau jual, tak ada buat apa kan. Yang kedua kan, Allah Ta'ala katanya tentang nikmat muda. Masa muda dulu banyak buat apa, banyak ngacau orang, banyak ngusik orang, buang masa, bersuka-suka sahaja kan. Ketiga, Allah Ta'ala katanya tentang nikmat ilmu. Dapat ilmu, amal ke tidak, sebar panjang ke orang ke tidak. Dan yang keempat, nikmat harta. Dari mana dapat harta, ke mana kita belanjakan pun Allah Ta'ala akan tanya. Pertama nikmat, kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Jaga tak amanah kita, sebesar-besar amanah sampai sekocik-kocik amanah, semua Allah Ta'ala tanya. Yang paling doreh masuk neraka orang yang sebut macam ni, aku ni AJK biasa-biasa je, atau paling copek masuk neraka. Sebab seolah-olah macam tak payah buat apa-apa ke. Tak, semua ada tanggungjawab dia, amanah dia. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Silaturrahim. Silaturrahim tu kita akan cerita dalam ceramah yang akan datang. Maknanya kena panggil lagi lah ni. Macam tu lah ya, macam tu. Jadi begitu juga kita cerita keberkatan jodoh tadi, berkat jodoh dan kehidupan. Tadi kehidupan, ni cerita berkat jodoh pula. Jadi macam mana kata berkat jodoh ini? Berkat jodoh ni maknanya rumah tangganya bahagia. Macam mana cakap bahagia? Anak ramai. Anak ramai, duit banyak, pangkat tinggi, selalu bercuti, lepak-lepak, suka-suka. Rumah besar, kereta banyak, menjala kereta mana ada kereta menogak, semua menjala Jadi dia cakap, ui bahagialah hidup kau, anak kau ramai. Dia jawab, oh, tengok anak memanglah. Tak boleh pula tengok anak, tak boleh. Anak 10 tu tak gambarkan bahagia. Dia cakap macam tu. Bini dah ponek beranak dah ni 10 kali, tak bahagia lagi, tak ada. Duit kau banyak, bahagia hidup kau kan? Tengok duit memanglah, tak juga boleh tengok duit. Habis macam mana? Habis macam mana? Rumah besar, bahagia hidup kau, bil tinggi. Eloklah duduk apartmen, bayar pun taklah tinggi bona bil api. Nak bona duduk rumah semi detached, semi-D kan, dekat Nilai ni adalah satu kawasan rumah tu bungalow, banglo. Tak maun deh bil elektrik AC1 lebih sebulan tu. Semua mahal-mahal. Kojo tak kojo kat Nilai, rumah ni Nilai. Kojo mana Prisin, nyampah. Putrajaya kan. Contoh kan. Jadi mana kata semua tu tak agak bahagia. Habis bahagia macam mana? Bini kau lawa, bahagia hidup kau, berkat tak tu? Tak, dia kata tak. Kalau tengok lawa, hidup dia tak tontoram. Kenapa pula? Sebab dia sidai kain pun dan risau. Dah lawa bona bini sidai kain, takut kena kacau kat jiran sebelah. Kena pergi kedai pun tak bagi kau duduk rumah. Bunuh, cemburu, takut lelaki lain tengok bini. Eloklah kita bini yang muka tak boleh belah. Tak adalah, janganlah kau cik hati. Tak, maksud itu biasa-biasa lawa kat kita, sudahlah. Iya. Sekarang ni ramai dah mula risau dah kan. Ramai hati-hati dah mula keseorangan. Apa peranan kita sebagai lelaki? Oh, cik hayat kan. Saudar sikit diri tu kan, contoh lah kan. Tak, bukan itu isu. Adakah cantik itu yang bawa bahagia? Tak juga. Macam tu punya handsome,
Berlakon punya handal tak mau ni tu lah. Macam mana lagi dan kalau dah dapat lelaki handsome macam tu, ayat orang perempuan tak ada bagi dia keluar rumah tu, dan akan pertahankan cinta dan kat dia tu cakap kan. Iyo bondo belum dapat, orang perempuan macam tu lah. Kat depan kita main sebelum kahwin dengan kita, macam mana dia jaga dia punya style hidung selak-selak macam tu, telakung ada biru merah kuning siap nombor 7 8 nombor jersey. Bila dah kahwin baju kelawar pakai rambut kombang ya kan, contohlah kan. Tak orang nilai saya dah cek tak ada macam tu dah, orang tempat lain kan. Yo baru tahu kami lawa dekat luar kan, wangi naik moyang makin. Sekarang tak ada mana sompek ya Allah. Hai macam tu. Jadi macam saya kata di awal tadi, berkat ni kita undang, tarik undang keberkatan dalam kehidupan kita. Macam mana cara dia? Yang pertama, solat berjemaah mengikat hati. Solat berjemaah. Lebih 90% pasangan yang bercerai di dalam negara kita punca tak jaga solat. Bukan kata tak solat jemaah tau, memang tak jaga solat. Lebih 90%. Jadi indahnya rumah tangga dikurniakan seorang ketua yang dapat memimpin isteri dan anak-anaknya mengikut ajaran Islam. Barulah dapat berkat jodoh, berkat jodoh dan kehidupan kan. Semayang sama-sama. Lebih hebat lagi bila ketua tu dapat jadi imam dalam solat. Belum kahwin ni dah cakap kita semayang asing-asing, abang tak confident jadi imam. Jangan macam tu, kena memimpin keluarga. Salat adalah talian hayat manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi menyarankan supaya sahabat balik dari bersolat dengan ahli keluarga. Harus bagi seorang muslim solat bersama ahli keluarganya, lebih-lebih lagi bila anak dan isteri perlukan bimbingan si suami atau ayah dalam membimbing mereka dalam solat. Solatlah sama-sama. Baginda bersabda yang bermaksud, pulanglah kepada keluarga kalian, dirikanlah salat bersama mereka, ajarlah dan perintahkan mereka untuk salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jika telah masuk waktu salat, hendaklah salah seorang kalian melaungkan azan dan yang paling tua menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna kata Nabi suruh siapa sana balik jadi imam dekat rumah. Dan nak pula anak-anak kita memerlukan bimbingan kita. Isteri kita, kalau isteri kita tu memerlukan bimbingan kita pun kita kena balik lah kan. Isteri kalau isteri dia ramai kan, kalau isteri tak ramai pun perlu bimbingan pun jadi imam. Macam tu lah. Dah tahu dah hari tu tiba-tiba covid kan, masa covid baru tahu dalam rumah tu sejadah berapa helai tu. Baru tahu dah dalam Quran tu berapa banyak surah selain pada Inna Ata'ina dan Qul Allah. Kau main lagi garang kan? Tunggu abah balik. Bah nak kita semayang dulu ke tunggu abah? Tunggu abah balik. Kau main lagi, abah nak jadi imam besar kat rumah. Barulah abah tahu pagi raya rasa kocik hati. Abah baca khutbah anak tidur. Mari ni imam baca khutbah kau tidur kau tak rasa apa kan? Baru kau faham maksud dia kan. Bila lakukan salat berjamaah, sifat hormat pada suami automatik akan terbentuk dalam jiwa isteri. Nampak? Itu baru betul imamku. Faham? Bini perempuan yang belum kahwin ni dia gamar tu, nampak lelaki handsome kat luar, bergetar tulang rusuk. Dunia status dia. Imamku teh. Nampak lelaki tak handsome tu, pengurusi khairat kematian dia lah. Mengajar betul. Janganlah macam tu. Kan? Tulis yang lagi satu lagi lah nak posan ni dalam bab keluarga ni. Ada masalah baik suami baik isteri ada masalah, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu ke media sosial. Hamba Allah ni beria, kau lah, kau jangan ingat kau tu selalu hebat, langit tak selalu cerah dah. Tulis kau nak cerita kat siapa ni?
Kau nak cerita kat siapa? Nak bagi satu dunia dengan kau ni marah kat siapa? Yang seorang tu pula patutlah dipandang dan lain macam. Ini dia marah dan kau dah salah sangka pula. Wahal kawan tu niat kat orang lain. Macam tu, jangan gama-gama meluah perasaan kat media sosial, meluah pada Allah saja. Kalau nak share, share yang baik-baik aja. Ya, share yang baik-baik aja. Dan begitu juga jangan kongsi apa dalam media sosial. 3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. Ingat tu, terutama perempuan, ingat tu. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Kau lah yang paling bahagia dalam dunia ni. Alhamdulillah, kami telah mencecah usia 30 tahun perkahwinan. Kaulah segalanya. Rut sahananya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih zanazin. Kau kunci cintaku di dalam hatimu ramlah ram. Macam tu lah kan. Semua tulis dalam tu. Tak sah. Jangan. Jangan kongsi kebahagiaan. Alhamdulillah isteri saya telah selamat melahirkan anak bongsu kami dengan seberat 7 kilo normal. Budak tu keluar sendiri pun. Tentulah kan. Tapi share. Orang yang baca tu pula, orang yang baca tu pula dah 7-8 tahun kahwin tak dapat anak. Jadi saya beritahu. Kedua, jangan kongsi apa? Harta benda jangan kongsi. Kamilah siap jaga rumahku tu. Bahaya tu. Paling bahaya hari ni masyarakat Melayu apa dia? Housewarming. Minta maaf saya cakap. Dulu saya kalau buat kenduri tu ada jugalah, tapi bimbang sampai satu tahap tu kita bimbang apa. Bila buat kenduri panggil orang surau datang okey lagi. Tapi bila jemput kawan-kawan datang makan ramai-ramai datang, sejauh mana kita nak minta berkat ke rumah kita berbanding nak tunjukkan rumah kita tu ke orang. Faham? Ada beza tu. Itu sebabnya hati-hati. Jangan tunjuk harta benda, tunjuk motosikal baru, tunjuk kereta baru, tunjuk rumah baru. Tak perlu. Simpan untuk Disney. Kalau tak cakap pun ada. Alah, beli je itu rezeki, yang itu dapat beli. Itu sebab di Arab kereta, kalau kita pergi umrah kan, kita pergi haji, kita tengok kan kereta Arab tu bengkok-bengkok, sempong-sempong. Apa kono rupa-rupa ada sebahagian besar di kalangan mereka memang saja dikotuk kereta tu biar kereta tu bengkok, biar kereta tu buruk, sebab takut penyakit ain ada orang lain nampak kereta tu doa macam-macam. Macam tu. Dan yang ketiga, jangan kongsi keluarga. Kaulah suamiku, kaulah isteriku, pujaan hatiku, kau segala-galanya. Ini anak ibu yang ke-18. Ada seorang 7 boleh beradik, satu mak satu ayah di Pahang. Dia kata dia kahwin dengan isteri dia tu anak yang ke-15. Dia kata mak ayah dua-dua dah tak ada lah, tapi mak 7 boleh beradik. Tak payah share ahli keluarga, tak payah share. Sebab apa? Nanti buka dekat YouTube Syamsul Debat TV, ada satu tajuk penyakit ain. Dengar betul-betul. Sebab ada di kalangan kita ni Allah pilih mulut dia doa apa pun makbul, dan dia pun tak tahu. Tu yang bahaya tu. Kita tunjuk gambar, pegang tangan kayak handbrake, ambil gambar, cak, kaulah segalanya. Mak cerita kan, pegang tangan laki kita. Yang baca tu pula baru keluar pada Mahkamah Syariah Somban. Dia boleh lepas bercorai, dia keluar langsung cakap, tengoklah ni, tinggal tengah gambar benar ni, tak lama masuk corai, makbul. Yang tu yang takut tu. Jadi jangan lupa buka nanti Syamsul Debat TV, tekan subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Macam tu lah. Sampai tu kan. Tak, bukan apa. Memang hati-hati. Ada orang tu dia menunjukkan rambut dia saja. Berlaku kat luar negara. Dia tunjuk rambut dia cantik, mengurai rambut dia. Tak apa doa orang keliling tu bernanah-nanah, busuk kepala. Penyakit ain daripada mata, nengok tak perhati. Tu sebab orang tua-tua dulu dapat apa-apa mana dia tunjuk kat orang. Kalau beli suruk lagi ada.
Tahu-tahu macam mak kita lah dulu. Mak ingat nak pakai duit sikit ni, berapa kau nak pakai ni? Tiba-tiba dah ada dah duit tu. Mana datang duit tu? Mak, sebab dia tak tunjuk-tunjuk kat orang. Rumah biasa, barang komeh apa solai pun tak pakai. Tapi ada ya bantu orang, tolong orang sana, tolong orang sini. Bila kenduri ada ya benda bawa orang dulu. Tu berkat. Mak ya. Jadi yang pertama tadi saya kata solat berjemaah ni nak mengundang ni berkat jodoh ni. Yang kedua, makanlah berjemaah, lagi ramai lagi barakah. Makan berjemaah adalah antara makan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makan berjemaah iaitu makan bersama-sama, sama ada makan bersama dalam satu dulang atau satu meja atau di bawah satu khemah seperti di majlis-majlis. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud makanlah berjemaah dan sebutlah nama Allah sebelumnya, tentu makanan tersebut akan diberkati. Hadis riwayat Abu Daud. Itu yang rajin baik makan keluarga tu terbaik dah tu. Mak, malam ni siap kita pergi makan, panggil adik-beradik semua. Nampak baru steady. Ada orang tuan-tuan kawan-kawan belanja bukan main lagi. Ya. Kojab sini, kojab apa nama, kulapong, kulapong, macam-macam restoran lah makan ni. Pelangi potang, contohlah kan, ayam bakar, ikan bakar, contohlah kan, semua belanja orang. Tapi adik-beradik sendiri pun tak belanja, keluarga sendiri pun tak belanja. Nampak kan? Makan berjemaah dalam rumah tangga, ladang pahala bagi seorang isteri adalah kepada suaminya. Suapkanlah makanan ke dalam mulut suami. Contoh abang, contoh. Dan suapkanlah makanan kepada isteri, jangan malu-malu. Tu tengah hokim, kalau tengah bongih tu satu sonduk ambil, kau buka mulut kau, contoh kan. Suap bersilang, suap macam iya mbak dah. Semoga suapan yang kecil ini nampak biasa walaupun sikit. Macam tu. Bosan makna. Kalau boleh tidur sebantal, makan tentulah boleh sepinggan. Nampak tak kan? Iyo. Nasihat tu nampak simple tapi besar maknanya. Nampak tak? Abang teragak nak makan bubur. Yang makan bubur lah paling manja sekali. Bubur nasi, lepas tu ikan bilis dan goreng dengan garing tu ditumbuk-tumbuk tu, digerincor tu, ditabur kat dalam kan. Abang bukalah mulut kan. Suami lepas tu lapkan je tu kan, nampak mesra tu. Iya, ada sabab makan bersuap tu. Awak ni pun makan, cik isteri pula cak ni, cak. Suami pula suap kan. Abang itu telinga. Dah tua, dah tak berapa nampak bona, dah tak tentu bona mulut dengan telinga je. Kau pandanglah depan, kau pandang topi kenapa? Dia kan contohlah kan. Ada sebab orang tua-tua dulu suruh kita berkasih sayang suami isteri ni kan. Sebab tu lah. Ayo, patah jarum di dalam poti, buat menjahit kain bertimbun. Lihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Itu dia cerita nampak tak? Adalah sebab ya. Kalau boleh tidur tu tidur sebantal, takkan makan, tak boleh makan berkongsi sepinggan. Nampak tak? Ini malu buka mulut abang suap. Malulah anak tengok. Biarlah anak tengok. You isteri I kan. Yelah. Anak tak pernah tengok. Yo. Baru tu tunjukkan kemesraan. Tua baik cara tua. Dah tua bangkor dah start. Apa tu? Salah tu. Jangan tua-tua lah kan. Bergurau senda, bersuap-suapan, apa lagi, macam orang lelaki kan dengan isteri kan, mesra manjakan isteri tu dah tidur kan, ambil selimut kan,
tertarik selimut tu dah terselak pula botih dah lain pula nampak kan lelaki kadang tu lah masalah dah berubah pula niat contohlah kan aku sok ni kesian sojuk you abang dah balik sian abang contoh kan abang ceramah mana malam ni nilai tak adalah jauh mana apa lambik mana makan patin kan iyo contoh kan aduhai kono toke malam ni kan Samsul buat dia gomah goreng garing dah tahulah macam mana nak buat tu boleh ke? Boleh boleh jadi kalau makanan dah ready tuan-tuan makruh ceramah lelamu ingat tu insyaAllah sikit kan iya kalau suami isteri nak masuk dalam kereta buka pintu tu kain-kain ganti kata sopir okey pap macam tu gembira tak tiup perempuan cakap gembira tak gembira Allahu Akbar itu pun tak nak buat tu belum cerita lagi Nabi ajar kan Nabi tadah lutut Nabi jadi tangguh tu bini nak naik kuda naik unta pijak baru dapat naik kuda steady kalau kita nak cuba lah naik motor macam tu kita tadah pohon kita lutut jadi tangguh boleh tapi kaji dulu kilogram bini kita pokok makan ni jauh borek elak perak patah pula satu kojo pula kan satu lagi mandi sama tu dah sonyap perempuan malah dia tu baru saya ceramah malam tadi di air hitam Parit Bingan malam tadi sama ramai malam tadi mandi bersama dalam bokeh yang sama menyaut ke simpang renggam menyaut untuk tak muek besen deh siapa suka pakai besen kau seorang pun tak muek cari bokeh bosak kau tak ada bokeh pun dalam shower pun tak apa tak ayo tengok atau turun ni Ustaz siapa suruh kau tengok mandi malam tutup lampu agak-agak ya mana pula laki den abang tak jumpa dah buka-buka lampu dah terbaring orang tu waktu peranjat ayo dia jantung tak kuat tiba-tiba kau buat macam tu atau peranjat dia kan itulah ada orang kan nak kahwin muda dia umur dah 70 lebih 80 lebih nak bini muda bini umur 20 25 26 anak dara pula tu iya lepas tu bila orang puji tu kau steady kau bini kau muda betul si delik lah berlagak lah tu malam pertama bini buka butang lah tu mati jantung kan tak kuat tak dia bukan cakap orang sini tu ni kan tempat lain berlaku tu jangan kau belagak-belagak jantung tak kuat kawan tu aktif lagi belum apa-apa dah kan tu yang kat Seremban tu ada satu rumah pusat jagaan orang tua-tua pusat jagaan tua-tua perempuan ada dia kata petang ni ada seorang haji ni daripada Melaka ke Johor dia nak datang dia nak cari teman hidup dia ready ya semua tu bawa-badak orang tua tu la ilaha illallah betul ni macam tu betul yang seorang tu siap cakap tu kita tak boleh berdiri ni kau berdiri nampak menggigil ni nak dia tu tu lah cerita kan saya tak nak cerita lah tompek yang mana kan akan waktu minum kan saya cerita lah mana kan kemudian yang ketiga dalam nak mengundang keberkatan rezeki jodoh ni apa dia bersyukur dengan apa yang kita ada dan bukan fikir apa yang kita tak ada ni banyak ni pasangan bercerai hari ni terutamanya artis-artis saya pesan mana ni cakap ni banyakkan bersyukur apa yang kita ada bukan fikir apa yang kita tak ada
Itu masalah. Dia tak bagi saya ni, dia tak bagi saya ni, dia tak bagi saya ni. Itu yang heboh. Yang dia ada dia tak sebut. Itulah yang berlaku dalam mahkamah syariah. Sibuk cakap dia buat saya macam ni, dia tak bagi saya ni, tak bagi saya ni. Yang dia dapat dia tak cerita. Allah memanglah ada sikit dia cakap macam tu. Itulah masalah. Janganlah jadi golongan tak bersyukur. Nabi ajar kita sebagai seorang suami pula, Nabi ajar apa? Kalau ada satu perkara yang kamu tidak gemari pada isteri kamu, maka pandanglah banyak lagi kebaikan-kebaikan dia kepada kamu. Nabi suruh pandang tu. Kita bukannya sempurna kan? Samsul debat pun tak sempurna. Tentu sama. Hari-hari ceramah, hari-hari ceramah. Balik pada Terengganu tu, hari tu saya balik, saya ingat pada bulan Mac 3 hari ni last 28 Februari, esok tu bukan 30 Mac 31 Mac, esok tu 1 April. Bukan 31 April, 30 April, esok tu 1 Mei, hari pekerja. Saya tu lupa besok tu cuti hari pekerja. Saya daripada Terengganu, saya telefon tanya rumah, esok kerja tak, ada meeting tak, apa tak. Wah, dia punya marah lah. Abang, esok satu dunia cuti tau. Yang tak cuti tu abang sampai Somban baluna. Bayangkan tu. Nampak macam mana tak sempurna kan? Yo, nampak ceramah sana sini dan sebagainya. Kerap kali pada kita, hati kita ini iri hati pada rezeki orang lain, padahal kita tidak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Dia mungkin ada itu tapi dia tak ada ini. Dia mungkin ada duit banyak tapi rezeki dia anak seorang atau 2 orang kan? Kita duit tak apa banyak, anak melampuh, rajin betul beranak. La ilaha illallah. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam menyawat beranak. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk, beranak. Rajin betul, 8 anak, 10 anak. Tapi berkat anak ada pula dah besar. Bila raya penuh kereta depan rumah. Setiap bulan mak hantar mesej pada ada 27 hari bulan. Hari ini telah masuk 27 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Oh, malah masuk tu masuk duit. Jadi syukuri dengan benda yang kita ada sekarang, bukan fikir benda yang kita tidak ada sekarang. Banyak fikir, tekanan nanti akan datang pada diri kita. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahawa hidup ini sebuah kekayaan. Hidup tu pun kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahawa semua yang aku miliki ini adalah merupakan sebuah pemberian. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahawa hidupku adalah sebuah keberuntungan kerana anugerahnya. Ingat tu. Jadi hidup adalah pilihan. Tak perlu sedih dengan cubaan yang kita terima, dugaan yang Tuhan berikan kepada kita. Barangkali kita sudah berkahwin lama tetapi belum direzekikan dengan anak, tapi Allah berikan kita kerja yang tetap dan mempunyai kerja-kerja yang di bawah tanggungjawab kita. Dan anak dan pekerja ini sama sahaja, kedua-duanya adalah amanah. Amanah yang kita pegang menjadi tanggungjawab dan bakal menjadi saham akhirat. Baik penjagaannya, maka barakahlah hidup kita, dan sebaliknya. Kalau kita dalam hubungan suami isteri, tambahkan keberkatan hubungan dengan saling belajar menerima kekurangan pasangan kita. Jangan kita perbesar-besarkan kesalahan. Akhirnya kita menjatuhkan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kurang-kurangkanlah mengeluh dan berbalah dengan kekurangan masing-masing. Tanda-tanda rumah tangga yang berkat adalah ahli-ahli rumah bahagia dan saling menyayangi satu sama lain. Dalam perkahwinan, belajar mensyukuri mesti tak cukup. Ikhlas meskipun tak rela. Taat meskipun berat. Sabar meskipun terbeban. Setia meskipun tergoda. Memberi meskipun tak seberapa. Mengasihi meskipun disakiti, tenang meskipun gelisah. Maka kalau kita tengok disebutkan orang lelaki mahu dihormati, orang perempuan mahu disayangi. Suami yang dihormati akan menyayangi istrinya. Sayangi Allah, Allah sayangi kita.
Allah akan sayangi hubungan suami isteri dan keluarga kita, insya-Allah. Tetapi mengapakah kita tak berkat? Tadi kita cerita ni berkat jodoh dan kehidupan. Akhir sekali saya nak share, kenapa hidup kita, jodoh kita, kehidupan kita semuanya tak berkat? Pertama, jauh dari Allah. Kedua, mengabaikan ibu bapa. Kalau ibu bapa dah meninggal dunia pun diabaikan dengan cara langsung tak memanjatkan doa kepada mereka. Ketiga, hubungan kekeluargaan yang renggang. Keempat, kedekut nak bersedekah. Tadi nampak tabung, jangan kedekut. Ada masalah hati yang kelima, takbur dan riak akan diri sendiri. Keenam, tujuh, tidak jujur dalam pekerjaan dan juga perusahaannya. Kelapan, pekerjaan yang dibuat tak diredai Allah. Sembilan, suka merungut, suka mengeluh. Dan kesepuluh, melebihkan dunia, melupakan akhirat. Sebagai penutup, dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dua-dua dapat, akhirat dapat, dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kerja akhirat dua-dua dapat, kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Dah tanung tapat lama, dah bergalih-galih tempat duduk itu. Iyalah. Jadi kalau saya teruskan juga ceramah saya, sangat berbahaya pada keselamatan negara. Jadi cukuplah tu. Jadi bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau hari menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik dia datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Dabat. Ceramahnya tip-top, cukup padat. Doa dari kami muslimin muslimat, semoga Ustaz akan senantiasa sehat insya-Allah. Acara seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi menghargai Samsul Debat pada malam ini, kita akan menyediakan sedikit senarhati yang akan disampaikan oleh tuan pengurusi kita, iaitu Tuan Hadi Nizam. Untuk itu dipersilakan Tuan Hadi untuk menyerahkan senarhati kepada Ustaz Samsul Debat ataupun USD, bukan SSD. Boleh jangan sekali kamu. Ada apa-apa dalam gambar cepat. Foto.